dalam pendedahan Muhyiddin ataupun pendedahan Mahathir, ya, bahawa Muhyiddin dikatakan telah mencuri wang parti Bersatu. Ya, apa yang perlu dilakukan oleh Mahathir adalah membuat laporan polis, ya, terhadap Muhyiddin Yassin, kerana ini adalah satu dakwaan yang bukan kecil, tapi adalah satu dakwaan yang teramat besar, khususnya ya terhadap Presiden Parti Bersatu itu sendiri. Muhyiddin pula mengatakan beliau menafikan tetapi tidak akan menyaman, tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Mahathir Mohamad. Adakah ini satu drama yang cuba diwujudkan oleh kedua-dua mantan Perdana Menteri ini, sahabat semua? Itu yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama. Jadi hari ini saya mahu berkongsi dengan anda, sahabat semua, kenyataan terkini ya daripada pemimpin Parti Amanah, Datuk Mahfuz, ya. Beliau mengatakan sedar berlaku jenayah, Mahathir digesa untuk membuat laporan polis atau disiasat. Kalau Mahathir tidak membuat laporan polis, ini seakan-akan Mahathir cuba ya untuk menutup kes ini ataupun bersubahat ya melalui pendedahan beliau yang dikatakan Muhyiddin mencuri wang parti. Muhyiddin pula kalau tidak melakukan hasaman ya terhadap Mahathir, jadi adakah ini satu lagi seperti yang saya katakan awalnya adalah drama yang dicuba diwujudkan oleh kedua-dua pemimpin pembangkang ini. Jadi bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad digesa memberikan penjelasan dan bertanggungjawab susulan kenyataan bahawa beliau mengetahui berlakunya kecurian wang parti Bersatu melibatkan Muhyiddin Yassin yang disifatkan sebagai dakwaan jenayah serius dan tidak boleh diperlakukan sebagai retorik politik biasa. Menurut Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar, ya, apabila seorang bekas Perdana Menteri membuat dakwaan sedemikian, isu itu tidak lagi bersifat persepsi ataupun sentimen politik semata-mata. Apabila seorang bekas Perdana Menteri, pengasas dan pengurusi Parti Bersatu menyatakan bahawa beliau tahu berlakunya kecurian, maka isu ini tidak lagi bersifat persepsi atau sentimen. Ia adalah persoalan jenayah, integriti dan kegagalan amanah awam, katanya dalam kenyataan hari ini. Kenyataan berkenaan menegaskan persoalan paling asas yang perlu dijawab, iaitu mengapa Mahathir memilih untuk berdiam diri. Dan sekiranya benar beliau mengetahui berlakunya sesuatu kesalahan jenayah yang pada waktu itu ketika memimpin Bersatu beberapa tahun lalu. Jadi kenapa Mahathir tidak membuat laporan polis? Mahathir bukan individu tanpa kuasa ketika tempoh tersebut. Beliau berada di puncak kuasa eksekutif negara, mempunyai keupayaan mengarahkan siasatan dan bertanggung jawab mempertahankan kedaulatan undang-undang. Namun ketika itu tiada laporan polis dibuat, tiada siasatan diarahkan dan tiada tindakan diambil, ujarnya. Jadi keadaan itu menurut Mahfuz menjadi lebih serius apabila dakwaan berkenaan hanya didedakan selepas Muhyiddin, ya, hubungan politik antara Mahathir dan Muhyiddin berakhir. Ini menimbulkan persepsi yang amat serius bahwa dakwaan jenayah ini disimpan sebagai senjata politik, bukan dibangkitkan atas dasar menegakkan keadilan, katanya. Kenyataan itu turut menegaskan bahawa dalam sebuah negara hukum tidak ruang untuk logik songsang. Jadi saya tahu jenayah berlaku tapi saya memilih untuk diam. Itu antara kenyataan Datuk Mahfuz yang menyatakan seolah Mahathir berdiam diri dan kenapa baru sekarang cuba mendedahkan video itu. Jadi kenyataan itu turut menegaskan bahawa dalam sebuah negara ya yang dikenal sebagai negara hukum, seperti yang kita katakan, kenapa Mahathir tidak membuat laporan polis. Dari sudut perundangan, jelas Mahfuz kenyataan tersebut menyebabkan Tun kini terdedah kepada penelitian undang-undang dalam dua kemungkinan. Jadi sekiranya dakwaan itu benar, maka kegagalan beliau untuk melaporkannya menimbulkan persoalan sama ada berlaku perbuatan menyembunyikan kesalahan atau keengganan melaporkan maklumat jenayah. Lebih-lebih lagi apabila berada dalam kedudukan berkuasa. Sebaliknya, jika dakwaan tersebut tidak benar, ia berpotensi menjadi satu fitnah jenayah serius terhadap individu lain dan wajar dikenakan tindakan undang-undang. Sehubungan itu Mahfuz menggesa Tun membuat laporan polis ke atas Muhyiddin. Ya, Mahathir wajib membuat laporan polis segera dan menyerahkan segala bukti yang beliau miliki, katanya. Sekiranya beliau terus berdiam diri, maka pihak polis atau agensi penguasaan
tidak wajar terus berpeluk tebu dan seharusnya membuka siasatan. Mahfuz menegaskan bahawa undang-undang tidak boleh tunduk kepada sejarah, umur atau gelaran. Jika rakyat biasa boleh disiasat kerana berdiam diri, maka negarawan juga tidak terkecuali, kata Mahfuz Omar lagi. Jadi saya sangat setuju ya dengan kenyataan itu, bahawa soalnya di sini kenapa Mahathir tidak ya membuat laporan polis sekiranya benar dakwaan beliau itu, dan sekiranya tidak benar, Muhyiddin juga kena ambil tindakan menyaman Mahathir Mohamad kerana telah menyebarkan fitnah dan mungkin ya merosakkan reputasi imej Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Bersatu Jaya. Kita harapkan kedua-dua mereka ini bertindak mengikut lunas undang-undang. Alright, sehabis berkaitan dengan perkembangan kes pendedahan, rasuah ataupun penyakawan ya Muhyiddin yang didedahkan oleh Mahathir Mohamad. Jadi satu lagi perkara yang menarik untuk saya kongsikan, ya apabila Kerajaan Madani menyalurkan peruntukan bina rumah ganti terhadap mangsa banjir ya di Puing Baling, Kedah. Jadi itu antara tindakan ya daripada pihak kerajaan. Seramai 17 keluarga yang menjadi mangsa banjir Puing Kampung Iboi, Baling, Kedah pada Sabtu yang lalu dikatakan telah menerima rumah baharu di bawah projek perumahan fasa kedua di Kampung Bokbak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meluluskan peruntukan sebanyak 3 juta untuk melaksanakan projek rumah ganti lengkap dengan kemudahan infrastruktur kepada penduduk yang kediaman mereka terjejas akibat tragedi pada 4 Julai 2022. Manakala kerajaan negeri pula melaksanakan pengambil alihan tanah itu dengan kos RM500,000. Ini adalah usaha kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri memastikan mangsa tidak terus terpinggir serta dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih selamat dan selesa, katanya. Tragedi banjir di Kampung Iboi, Kedah ini berlaku pada 4 Julai 2022 hingga mengorbankan 3 keluarga dan menyebabkan 12 keluarga kehilangan tempat tinggal. Jadi projek pemindahan rumah fasa pertama bagi 12 keluarga terlibat telah siap dan diduduki di Kampung Sadek pada Jun tahun lepas, manakala projek fasa kedua itu bermula pada 24 Mac tahun lalu dan siap sepenuhnya pada 25 Julai tahun ini. Jadi syukur, alhamdulillah, segala perancangan dapat direalisasikan. Ini adalah bukti komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan tambahnya. Dalam perkembangan berkaitan, Saifuddin turut memaklumkan pemindahan empangan sabuk bernilai RM22.8 juta yang diluluskan Kerajaan Persekutuan juga telah siap sepenuhnya sebagai langkah mitigasi jangka panjang bagi mengurangkan risiko banjir atau aliran puing di kawasan Baling, Kedah. Terbaik Kerajaan Madani. Jadi inilah sahabat semua menunjukkan bagaimana kerajaan ini tidak melihat siapapun, rakyat di negeri maupun di negeri pembangkang seperti di Kedah ini, ya, kerajaan pusat, kerajaan negeri di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap ya melakukan dan memberikan bantuan ya kepada penduduk-penduduk ini yang terjejas akibat banjir yang melanda ya di kawasan mereka. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita terbaik. Alright, so sampai di sini saja kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.